Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Muhammad Adil Faris bin Nur Azizan, Amir Aufa, Muhammad Syukri dan Ani Abkari. Kami akan membentangkan tajuk kesan COVID-19 terhadap pembelajaran abad ke-21. Kaedah kajian yang telah kami lakukan adalah melalui temu bual bersama pengetua SMK Jelapan Jaya. Malaysia merupakan sebuah negara yang berkembang pesat seiring dengan ledakan globalisasi pada masa kini. Negara perlu membawa sesuatu perubahan yang akan memberi kesan kepada dunia pendidikan. Hal ini kerana negara kita sedang menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia. Bersesuaian dengan matlamat dan peredaran zaman, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 bermula pada tahun 2014. Pembelajaran abad 21 sebagai suatu bentuk pembelajaran yang memerlukan pelajar menguasai isi kandungan dan menghasilkan, mensintesiskan dan menilai maklumat daripada pelbagai mata pelajaran dan sumber yang luas dengan memahami dan menghormati budaya yang berbeza. Murid-murid diharap dapat mencipta, berkomunikasi, bekerjasama serta celik digital selain mempunyai tanggungjawab sivik. PAK 21 dikatakan sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar, di mana elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika diterapkan semasa proses pembelajaran. Hal ini bagi memastikan pelajar memiliki kemahiran yang boleh digunakan pada masa akan datang. Malaysia telah digemparkan dengan penularan coronavirus pada akhir 2019, di mana virus ini boleh menyebabkan kesukaran bernafas dan membawa kematian. Bagi mengawal penularan, kerajaan telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Atas inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia, bagi mengelakkan pelajar ketinggalan dalam pelajaran, KPM memperkenalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bagi merealisasikan program PDPR ini serta memastikan elemen PAK 21 diterapkan, pihak sekolah perlu memikirkan kaedah yang sesuai dengan persekitaran sekolah mereka. Oleh disebabkan itu, bagi menyiasat strategi sekolah dalam menangani impak COVID-19 terhadap PAK 21, kami menemu bual dalam talian Encik Zabri Mat Nasir, Pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Jelapang Jaya. Beliau telah dilantik sebagai pengetua pada 21 Oktober 2021 dan mengajar subjek fizik dan matematik tambahan. Kami telah mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan cara pembelajaran semasa dan sebelum COVID-19. Boleh saya tahulah sedikit latar belakang tuan lah. Mungkin tuan boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zabri bin Mat Basir, merupakan pengetua SMK Jelapang Jaya. Umur saya 48 tahun. Okey, jadi saya merupakan guru subjek fizik dan juga Maths. Saya telah dilantik menjadi pengetua pada 21 hari bulan 10 2021. Apakah ataupun antara kemudahan yang ada dekat sekolah tuan sekarang? Kita ada bilik komputer yang sentiasa diselenggara oleh ICT, cikgu ICT ni, cuma kita tak ada technician sahaja. Juga biasalah di setiap sekolah diberikan kemudahan internet. Jadi jika cikgu yang hendak menggunakan internet boleh datang ke sekolah lah. Juga kita menyediakan skrin, ada studio skrin hijau
Tapi memandangkan pengajaran hanya dalam Meet sahaja, kekuatan kita Google Meet, maka penggunaan skrin layar hijau tu tak berperanan sangatlah. Kebanyakan kita menggunakan laptop masing-masing. Jadi itu adalah salah satu daripada kekuatan yang ada lah. Boleh Tuan ceritakan sedikit bagaimana pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan sebelum COVID-19 ni melanda? So pembelajaran yang kita adakan, guru akan lebih kepada memberi penerangan kan, supaya murid faham, sebab kita bersemuka. Tidak ada keperluan sangat untuk menggunakan ICT terlalu banyak. Okey? Dan kebanyakannya kita menggunakan buku teks, kita ada buku rujukan. Cuma kita boleh lihat dalam kalangan cikgu kamu tu ada yang kreatif. Dia mungkin nak bagi penerangan menggunakan LCD. Itu pun kalau ada LCD, dia akan tayangkan, itu pun video-video yang berkaitan. Sebelum COVID ni melanda, ada guna apps ke yang digunakan sepanjang pengajaran dan pembelajaran masa tu, ataupun belum lagi? Jadi pada waktu itu kita bersemuka. Jadi bila dah bersemuka, kita selesa dalam keadaan tersebut. Bila kita nak buat Google Meet, cikgu pun tak tahu. Apabila tiba di rumah, murid pun capaian internetnya pun lemah. Dan dia pun Google Meet yang ada ketika itu pun tak ramai yang berpengetahuan. Jadi keperluan itu pada masa tersebut tidak mendesak kita, sebab kita selesa bersemuka, dan apabila kita tak cukup masa, kita akan buat kelas tambahan. Jadi murid pun akan datang ke sekolah untuk kelas tambahan guru. Soalan saya, apakah pendapat Tuan mengenai impak COVID-19 terhadap pendidikan negara kita? Okey, pastinya lah wabak COVID-19 ni memang sangat memberi kesan kepada sistem pendidikan kita, sebab ia melibatkan murid, melibatkan manusia, melibatkan kita perlu bersemuka, kita perlu bersentuhan. Jadi apabila berlakunya COVID-19, maka kita tidak lagi boleh bersemuka. Jadi oleh kerana itu, pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, perlu melihat keadaan ini sebagai satu cabaran. Okay? Walaupun dia satu ancaman, tapi kita kena melihatnya sebagai satu cabaran di pihak kita sebagai pendidik. Jadi kita perlu cepat berubah. Okay? Dan beradaptasi dengan situasi yang ada pada masa sekarang. Jadi kalau kita lambat berubah, kita akan lambat bertindak, maka kita akan lambat menangani isu COVID-19 ini, dan kita punya pendidikan juga akan lambat berkembang. Jadi oleh kerana itu, pada tahun 2019 kita sedang mencari perubahan tersebut. Yang mana tidak ada internet, perlu adakan internet. Yang mana tak ada laptop, perlu dapatkan laptop, mungkin peranti, mungkin contohnya handset. Okey, Tuan, saya nak tanya, pernahkah Tuan dengar pasal hybrid? Pembelajaran secara hybrid. So, boleh Tuan jelaskan kenapa kalau digunakan, kenapa kaedah ini dijalankan? Okey, hybrid adalah gabungan antara offline dengan online. Okey? Jadi apabila secara offline ni, maksudnya kita bagi tugasan kepada murid. Murid boleh membuat tugasan itu sama ada dalam Telegram, sama ada dalam WhatsApp, ataupun dalam Delima MOE tu kita ada classroom, di mana murid boleh ambil assignment dia dalam classroom dalam Delima MOE ni,
Di samping itu, bila kamu ada Google Meet pula, ia akan memantapkan lagi lah penerangan tersebut. Boleh tak kami tahu capaian internet dekat kawasan sekolah tuan? Jadi, seperti mana yang saya jelaskan tadilah, 2019 dan 2020 adalah masa untuk berubah. Okey, jika tak ada internet, kena cari internet. Okey, antara sebab gambar saya tak keluar ni, agak-agak sebab apa? Sebab capaian internet agak lemah. Jadi di situ siapa yang tak bersedia di tahun 2021 ni, seperti mana yang saya jelaskan tadi, kena cepat berubah, okey, untuk kita berada di norma yang baru ni. Adakah masih lagi wujud jurang maksud segi jurang ketiadaan gadget ataupun dari segi kemampuan seorang family itu untuk memberi anak-anak mereka gadget? Perkara ni di 2019 memang sering berlaku. Okey, jadi ibu bapa perlu bersedia. Bapa perlu bersedia untuk menyediakan handphone untuk anak. Pada 2020, keadaan ini semakin berkurang, tapi masih ada. Dan untuk 2021 ni, saya melihat tidak ada lagi masalah gadget ni. Macam mana pihak sekolah ni dia mengenal pasti antara murid-murid yang berkemampuan dari segi gadget dan sebagainya, ataupun dari segi capaian internet semasa menjalankan PDPR maksudnya semasa musim COVID-19 lah, dan bagaimana langkah yang diambil oleh pihak sekolah untuk membantu murid-murid yang ketiadaan kemudahan phone dan sebagainya. Okey, kita boleh kenal pasti murid yang tidak hadir PDPR. Kita boleh assume dia sebagai dua perkara lah. Yang pertama, dia malas nak masuk. Yang kedua, dia tidak ada talian yang tidak ada data lah. Okey, jadi kita buanglah yang pertama tu, kita ambil yang kedua, data. Kan, dia tak ada data dan kita akan contact dia lah. Kita akan contact pelajar ni, cakap apa masalah dia tak masuk. Pernah waktu saya live Google Meet tu, saya call mak dia. Anak saya tu tengah pegang handset tu, tengah belajar, dia kata. Cuba puan pergi tengok apa yang dia tengok. Okey. Jadi di situ yang kita laporkanlah pada parent. Okey, mungkin ada yang benar-benar memerlukan bantuan data. Kita adalah buat tabung yang kita namakan tabung infak untuk murid ni lah. Jadi kita boleh berilah pada dia. Juga di pihak kerajaan, mereka yang B40 ni juga diberi bantuan. Tuan rasa matlamat PDPR ni berjaya dipraktikkan ke semasa COVID-19? Okey, cuba kita lihat kepada keputusan SPM tahun 2020. Lebih baik daripada 2019, betul? Betul. Tapi di sebalik itu kita tetap juga nak buat bersemuka. Fahamlah, adalah sebabnya. Okey, boleh, saya dah menjawab tadi. Kita boleh melihat keputusan 2020 lebih baik dari 2019. Soalan terakhir pada kami, Tuan. Okey. Boleh Tuan bagi sikit rumusan lah berkenaan dengan apa kebaikan yang boleh diambil oleh cikgu sendiri atau pihak Tuan sendiri selepas terjadinya COVID ni? Kita perlu cepat berubah. Untuk mencapai sesuatu kejayaan. Bagi seorang pendidik, suasana itu berubah mengikut keadaan pandemik ni, apa keperluan yang perlu kita ada. Kita jangan selalu kata be yourself. Memang kita kena be yourself.
Tapi dalam keadaan diri kita sendiri, kita kena ikut juga keadaan persekitaran. Kita perlu berubah mengikut keadaan semasa untuk mencapai kejayaan. Bukan sahaja kita, juga murid kita. Cuma murid kita ini memerlukan lebih kepada motivasi. Dan kaedah kita pun kena berubah, kena pujuk. Okey, kita pujuk dia. Kita mungkin akan bagi teknik mengajar yang lebih baik. Teknik yang mengajar yang lebih interaktif. Supaya kita ini dekat. Okey, itu saja kesimpulan saya adalah kita kena segera berubah dan berubah perubahan yang tepat. Akhir sekali, COVID-19 memberi impak yang besar dalam semua sektor, terutamanya sektor pendidikan. Pelaksanaan, pengajaran dan pembelajaran abad 21 dapat menganjak paradigma kehidupan masyarakat seterusnya, menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau Asia dan juga di peringkat antarabangsa. Tuan Zabri suka berpesan kepada kami untuk cepat melakukan perubahan sebagai warga pendidik. Perubahan mengikut keadaan sangat diperlukan supaya murid-murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran serta mampu melonjakkan pencapaian mereka. Sekian, terima kasih.